Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, untuk video kali ini kita nak cerita satu kisah seram yang di-sharekan oleh subscriber. Cuma sebab sekarang ni saya masih lagi tengah bercuti. Ya kan, cuti sekolah sekarang ni kan. So kita orang tengah berholiday dekat KL. Dan ini bilik anak dara kita. Anak saudara sebenarnya. Jadi itulah, tambah pula malam ni hujan tau. Hujan lagi, guruh lagi. Cuma saya akan cuba juga untuk ceritakan kisah seram pada malam ni dengan berbackgroundkan suasana hujan macam tu. Kan seram tu. Okey, macam yang saya cakap tadi, kisah kali ni disendkan kepada saya oleh salah seorang subscriber kita. Dia email macam ni. Assalamualaikum Kak A. Okey, dia email macam ni. Assalamualaikum Kak A. Nama saya Muhammad Qadri Ramli, penolong pustakawan Perpustakaan Negara Malaysia di KL. Mesti best kan? Sebenarnya saya tak pernah tahu masuk ke dalam pustaka negara ni. Pernah lah lalu daripada luar, nampak macam besarnya pustaka. Guruh lagi. So macam teringin lah juga, mesti best kan. Dekat dalam tu mesti penuh dengan buku-buku yang memang takkan habis lah kalau nak baca. Jadi apa yang dia nak sharekan ni adalah sebuah kisah seram yang dia dan juga keluarga dia alami masa dia masih kecil lagi. Dan katanya pengalaman misteri ni memang susah sangat untuk dia lupakan. Yang paling penting, ini adalah perbuatan jahat daripada manusia. Jadi, dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah ni bermula masa dia sekolah rendah. Jadi masa tu dia bersekolah dekat Sekolah Kebangsaan Lepar. Kalau saya tak silap, Lepar lah bacaannya. Kalau salah, mungkin Lepar. Jadi masa tu, abang dia ni pun bersekolah dekat sekolah yang sama. Jadi adalah satu hari ni, nak dijadikan cerita, kawan sekampung dia orang, yang mana kawannya tu macam baya-baya abang dia. Dan kawan abang dia ni kena buli dengan pelajar lain. Dah masa tu abang dia tahulah kan yang ada kawan yang lain dah buli salah seorang kawan daripada kampung dia ni. Dah, dia pun pergilah beritahu kawan sekampung ni tadi, ada budak ni masukkan tanah liat ke dalam termos engkau, macam itu kan. Jadi masa tu abang dia bagi tahu kawan sekampung dia orang tu yang kata ada kawan dia orang ni masukkan tanah liat ke dalam termos air kawan sekampung tu. Tapi kawan sekampung tu dia boleh pula pergi tuduh abang dia ni yang masukkan tanah liat tu dan bukannya orang lain yang seperti mana abang dia claim. So macam jadi gaduh lah kat situ. Dah balik sekolah tadi, kawan sekampung dia tu yang dia tak bagi tahu namanya dekat sini, kawan sekampungnya tu boleh pula pergi mengadu dengan ayah dia tau. Dia cakap yang kawan dia dah masukkan tanah liat ke dalam termos dia. Lepas tu dia pergi tuduh lah, kata abangnya Qadri ni lah yang masukkan tanah liat tu. Bila dah melibatkan mak ayah tadi, mak ayahnya budak tu dia pergi serang family Qadri ni tau. Dia pergi ke rumah Qadri, dia pergi marah-marah, pergi maki hamun dan macam-macam lagi lah. Masa tu dah benda ni jadi satu pergaduhan yang besar kan, dan melibatkan ibu bapa pula tu. So mak dia orang ni macam percayalah yang kata abang Qadri ni dah buli pelajar lain. Jadi ibunya Qadri tadi pun pergi pukul dia orang adik-beradik. Dah tak lama lepas tu dia orang pun tanyalah kan salah seorang kawan abang dia orang yang lain pula, siapa yang sebenarnya masuk ke tanah liat tu? Betul ke abang dia masukkan kan? Dan kawan yang lain tu cakap memang betul, bukan abang kepada Qadri ni yang khianat, tapi ada pelajar lain yang dah buli pelajar tu. So macam dah jadi satu fitnah lah dekat sini. Bila dah tahu dah hal sebenar tadi, bukannya abang kepada Qadri ni yang buat, so diorang pun macam pergilah settle kan. Mungkin bagi tahu family masing-masing ke macam mana kan. Tapi mak ayah pelajar yang dah dibuli tadi, dia tak puas hati tau. Ialah jenis orang yang tak terima kan. Lepas tu dia fikir itu semua alasan je macam tu. So start daripada situlah keluarga diorang
mula diganggu tau. Okey, selang beberapa hari daripada tu, ada satu hari ni ayah kepada Quadri dia balik kerja tau. Masa dia on the way balik kerja tu, dia ada nampak satu tengkorak manusia ni ada dekat tengah-tengah jalan. Dah, ayahnya tadi pun pergi ambil tengkorak tu dan buang dekat tepi jalan. Rupa-rupanya itu bukan tengkorak biasa tau, tapi tengkorak tu adalah tengkorak yang dah disihir dah. Katanya dia orang ada gunakan minyak orang mati dibunuh, lepas tu dia lumurkan dekat tengkorak tu, lebih kurang macam gitulah. Dan bila dah ayahnya sentuh je tengkorak tu, of course lah dia akan terkena kan. Jadi sejak malam tu lah diorang sekeluarga diganggu. Biasanya diorang kena ganggu dengan bunyi-bunyi pelik. Dah tu bunyi-bunyi tu pula macam yelah agak menyeramkan jugalah. Diorang pernah dengar bunyi orang ataupun makhluk berlari dekat atas atap rumah diorang. Macam berlari-lari dekat atas atap tu, lepas tu terjun ke tanah. Bunyilah kan macam gedebuk macam gitu kan. Lepas tu dia cakap bunyinya tu seolah-olah macam bunyi nangka yang besar tu lepas tu jatuh ke tanah macam tu tau, gedebuk macam tu. Kalau dah bunyi gedebuk macam tu, of course lah kuat kan. Dan dia cakap bukan dia orang sekeluarga je yang dengar bunyi tu semua, tapi jiran sebelah dia orang pun dengar juga bunyi benda jatuh tu. Mula-mula tu dia orang cuma fikir mungkin bunyi musang ke kucing ke yang berlari atas atas atap sana kan. Lepas tu terjun jatuh. Tapi bila dah kerap sangat, muskil juga. Dah tu dekat dalam rumah dia orang kadang-kadang dia orang tercium bau yang sangat busuk tau. Pernah juga dia orang ternampak ada satu makhluk ni, matanya merah, rambutnya panjang dengan kukunya yang tajam. Lepas tu makhluk tu ada duduk dekat atas almari seolah-olah macam dah ready dah nak menerkam ni. Ya Allah, seram lu dah. Dan kadang-kadang tu dekat bawah tikar getah rumah diorang tu, diorang perasan ada penuh dengan minyak. Pelik kan? Ni first time saya dengar benda-benda mistik yang melibatkan minyak ni. Sampaikan boleh ada minyak dekat bawah tikar. Ibu dia lagi-lagi kesian tau. Katanya ibu dia selalu tak sedarkan diri, selalu sangat pengsan sebab makhluk yang ada dalam diri dia tu. Katanya memang dalam badan mak dia tu ada makhluk yang menumpang. Itu bahaya sebenarnya. Mula-mula tu macam menumpang je, tapi lama-lama tu dia macam boleh jadi datang penyakit tau. Macam-macam penyakit. Jadi dalam masa diorang kena ganggu tu, dah 5 kali diorang pindah rumah. Yelah, ingatkan rumah tu ke yang berpuaka ke apa kan. Tapi bila pindah rumah, diorang tetap juga kena gangguan tu semua. Katanya memang makhluk tu ikut diorang sekeluarga. Sambil-sambil diorang pindah rumah tu, sambil-sambil diorang berubat lah. Dan kali kelima diorang pindah rumah tu, barulah diorang berjaya untuk buang semua benda yang dah mengikut family diorang sebelum ni. So masa mula-mula diorang kena gangguan tu, diorang tak tahu lagi tau yang kata diorang sekeluarga ni dah kena sihir semua. Cuma diorang macam pelik lah juga kan. Dari hari ke hari, makin lama makin kerap gangguannya, makin lama makin teruk. Dan diorang sekeluarga pun mula dapat sakit yang pelik-pelik tau. Dah lepas tu barulah diorang pergi berubat. Dah pergi berubat tadi, barulah diorang semua tahu kata memang keluarga diorang ni dah pun disihir dengan minyak orang mati dibunuh. Jadi awal-awal tu lepas diorang dah tahu, tapi diorang masih lagi kena gangguan tu semua. Dan yelah, sampaikan diorang dah tak tahan sangat dah, diorang terpaksa menumpang dekat rumah jiran diorang. Katanya rumah jiran diorang tu macam rumah guru gajinya macam itulah. Katanya minyak orang mati dibunuh tadi, ada orang tanam minyak tu dekat bawah tangga rumah diorang. Jadi dalam keluarga diorang ni, 2 orang je yang tak mengalami gangguan apa-apa pada masa tu. Quadri tadi dengan abangnya Quadri. Katanya sekarang ni abangnya dah meninggal dunia lah, jadi dia cakap arwah abangnya. So sebab masa tu diorang semua menumpang dekat rumah jiran diorang. Jadi dia dengan abang dia ni lah yang selalu ulang alik ke rumah diorang tu untuk ambil keperluan apa-apa. Kan diorang kan macam tak pernah diganggu lagi kan. So macam berani lah sikit. Teruk jugalah kan, sampaikan dah tak boleh dah nak tinggal dekat rumah tu. Itu yang diorang sekeluarga pindah ke rumah yang lain. Tapi bila pindah ke rumah yang lain pun tetap juga dapat gangguan tu semua. Itulah yang jadi berpindah randah sebanyak 5 kali tu. So kali kelima tu barulah diorang berjaya untuk buang semua tu. Itu pun katanya sebab tukang sihirnya tu dah pun meninggal pada masa tu. Ya, dia cakap sihir tu hilang sepenuhnya bila si tukang sihir ni mati dibunuh
dalam satu pergaduhan dekat tempat kerja. Dia cakap si tukang sihir tu dia kena tikam dengan gunting oleh rakan sekerja dia. Jadi si tukang sihir yang dimasukkan ni adalah tukang sihir yang lelaki. Dan yang perempuannya tu, yang isteri kepada tukang sihir ni pun meninggal juga. Meninggalnya pun bukan meninggal biasa lah. Cuma dia tak ceritakan macam mana yang perempuannya ni boleh meninggal. Katanya benda ni berlaku lebih kurang dalam 35 tahun yang lalu tau. Cuma bagi dia, susah sangat untuk dilupakan muka-muka yang dah menyihir keluarga dia. Dan jujur dia cakap, dia masih lagi menyimpan dendam dengan keluarga penyihir tu. Katanya dia nak sangat balas balik apa yang dah penyihir tu buat. Tapi Allah terlebih dahulu balas untuk dia. Nasib baik juga kan, Allah adalah sebaik-baik perancang. Sebenarnya bila dia hantar kisah ni dan saya baca je kisah dia ni, saya teringat tau dekat satu artikel ni, dia pernah dipostkan dekat Cosmo ke mana macam gitu, dan tajuk artikel ni adalah uji ilmu dengan kuih bongkol. Saya tak tahulah lulus ke tak untuk sharekan dalam YouTube channel ni, tapi saya akan ceritakan juga. Dan in case lah kalau ada apa-apa isu selepas ni, saya akan cut it. Senang kan? So katanya kisah ni jadi pada diri dia sendiri, dan kisah ni berlaku dalam bulan September hingga Disember tahun 2020. Baru lagi kan ni 2022. Yelah, baru lagi lah. Jadi kuih bongkol ni sebenarnya adalah kuih kegemaran dia. Dia cakap kuih bongkol ni adalah kuih tradisi Sarawak yang sangat popular dalam bulan Ramadan. Saya sendiri pun tak pasti kuih bongkol ni sebenarnya asal daripada negeri mana Mungkin korang lebih tahu kot. Silalah komen kat bawah. Sebab kuih zaman now ni, zaman sekarang ni, macam yang ada kat Kelantan je dah serata negeri dah ada. Dah tak payah nak balik Kelantan. Dekat semua negeri pun ada. Okey, nak dijadikan cerita, kaki dia tiba-tiba je ada tumbuh biji-biji tau. Katanya biji-biji kecil macam tu, lepas tu bernanah. Dan yang paling peliknya, mula-mula biji-biji tu macam kecil-kecil je. Tapi lama kelamaan dia macam jadi makin besar tau. Dia jadi macam makin merebak macam gitu. Dan besarnya tu boleh kata besar tapak tangan. Mula-mula tu dia fikir mungkin jenis kudis biasa je kot. Dia pun pergilah klinik kan untuk dapatkan rawatan, untuk ambil ubat-ubat yang perlu. Tapi makin lama makin teruk tau. Tak ada pun tanda-tanda nak sembuh ke apa. Dah tu tempat yang kena tu jadi makin gatal, pedih, sakit. Tak payah cakap lah kan. Kita boleh bayangkan macam mana dia punya pedihnya tu. Dah tu betis dia jadi makin mengembang tau. Maksudnya mungkin makin membengkak macam gitu. Lepas tu dekat bahagian dalamnya tu, mungkin isi dia jadi lembik tau. Kalau orang Kelantan mungkin kita panggil sembab macam tu. Jadi kalau kita penyek je, cucuk ke apa kan dengan tangan kita, dengan jari kita, dia akan macam tinggal satu kesan macam gitulah. Dia macam susah nak melantun balik. Jadi masa tu macam-macam ubat yang dia try. Dia pergi klinik, dia pergi farmasi, tapi sikit pun tak berkurang. Dalam masa yang sama, diorang sekeluarga ni mengalami benda-benda yang pelik dekat rumah dia tau. Bila tengah-tengah malam je, diorang akan dengar bunyi-bunyi yang pelik. Biasanya diorang akan dengar bunyi-bunyi pelik tu dekat atas bumbung rumah. Contohnya macam bunyi orang melompat-lompat, bunyi benda-benda yang berguling macam gitu. Dan kadang-kadang seseolah macam ada sesuatu yang dilemparkan dekat atas bumbung rumah diorang. Bunyi tu pula boleh tahan kuat jugalah. So macam dalam fikiran dia ni, mungkin batu yang besar dah pun dilemparkan dekat atas bumbung diorang. Dah tu bunyi-bunyi tu semua datang setiap malam. Bila lewat malam je mesti ada bunyi. Dekat dalam rumah pula, diorang selalu sangat tercium bau busuk, macam bau bangkai. Katanya dua kali tau diorang terjumpa bangkai binatang tanpa kepala dekat dengan pintu dapur. Seolah-olah macam sengaja je ada orang letak dekat situ. Tapi yang peliknya, kenapa tak ada kepala? Pernah juga tahu rumah diorang ni seolah-olah macam kena serang dengan serangga, dengan lalat macam itu.
Dah tu dia cakap bila dia sapu dan dia kumpulkan benda tu, serangga lalat tadi, nampak sangat menjijikkan. Jadi pada masa tu dia tinggal dengan adik dia, dengan suami dia dan juga dengan anak lelaki dia. Mak dengan ayah dia pula tinggal dekat rumah yang lain, tapi dalam kampung yang sama lah. Jadi sepanjang tempoh diorang terkena gangguan tu, diorang selalu nampak penampakan pocong dekat kawasan rumah diorang. Anak lelaki dia pernah mengadu tau, yang dia pernah ternampak benda tu ataupun makhluk tu ada berdiri dekat beranda. Dan jiran diorang pula pernah ternampak makhluk yang sama duduk berdiri tercegat je dekat depan pintu rumah diorang. Dia sendiri pun pernah ternampak tau makhluk tu. Katanya ada satu hari tu dia nak pergi kejutkan adik dia, suruh bangun tidur macam itulah. Dan dia ternampak makhluk tu ada dekat dalam rumah. Bila masa dia masuk tak tahulah. Jadi makin lama diorang tinggal dekat rumah tu, makin tak tenteram. Dan katanya abang dengan adik dia pun selalu sangat diganggu. Pernah kaki ditarik, lepas tu selalu sangat tengok penampakan pocong tadi berlega-lega dekat dalam bilik dia. Sampaikan berbulan-bulan jugalah adik dia ni menumpang tidur dekat rumah kawan dia tau. Katanya siang barulah balik ke rumah. Kalau malam je terus pergi tidur dekat rumah kawan dia. Abang dia pula memang tak sanggup nak tidur dekat dalam bilik dia, dan sampai sekarang ni pun dia tidur dekat ruang tamu. Makhluk tu pun selalu tiru suara-suara ahli keluarga dia tau. Katanya masa dia mandi ke, masa dia ada kat dapur ke, dia selalu dengar suara kadang-kadang abang dia, kadang adik dia, kadang suami dia yang panggil-panggil nama dia. Bila dia dah menyahut, kan orang panggil kan, nyaut lah. Tapi senyap je, tak ada siapa pun, tak ada orang pun. Jadi sebab kaki dia tadi makin teruk kan, dah tu gangguannya pun makin ekstrim. So ayah dia tadi yang tinggal dekat rumah lain tu, ayah dia pun ambillah inisiatif untuk panggil pengamal perubatan untuk pergi ke rumah anaknya tu, tengok-tengokkan rumah anak dia. Yelah sambil nak berubat lah penyakit yang kaki dia tadi kan. Katanya masa tu ada 3 orang perawat yang ayah dia minta tolong. Perawat yang pertama dan juga kedua ni diorang tolak untuk datang ke rumah. Diorang cakap diorang nak berubat daripada jauh macam itu je. Tapi mungkin tak serasi katanya, jadi penyakit dia tu tak berkurang. Dah tu diorang sekeluarga pun makin kerap diganggu tau. Ya kan, makin dihalau tapi tak menjadi, makinlah kuat, makinlah ekstrim dia ganggu kan. Perawat yang ketiga pula, mula-mula tu perawat ketiga ni cakap minta keluarga dia ni datang ke rumah perawat tu, jadi dia orang boleh merawat kat sana lah. Tapi last kali perawat cakap tak boleh, dia kena pergi sendiri dekat rumah keluarga ni, sebab katanya dekat rumah keluarga ni memang ada sesuatu. Mula-mula perawat tu baca je ayat ruqyah, mulut dia ni terus berbuih-buih tau. Dia cakap seksanya tu Allah je lah yang tahu. Dah makin lama dibaca ayat ruqyah tadi, makin berbuih sampaikan dia muntah. Yelah macam yang kita tengok online kan banyak sekarang kan, macam gitulah. Dan rupa-rupanya memang ada yang menumpang dalam badan dia. Bila dia fikir-fikir balik, patutlah bahagian belakang dia ni dengan bahu dia ni, dia rasa macam berat semacam je. Dah tu dia cakap masa dia berubat tu, suara dia ni jadi macam bergema macam tu tau. Seolah-olah macam ada suara yang lain, yang seolah-olah macam ada makhluk lain yang bersuara garau yang tengah bercakap juga. Jadi masa tu perawat tadi minta dia supaya mandi dengan air yang dah dibacakan. Dah tu air tu dimasukkan garam kasar, limau dan juga cuka makan. Katanya alhamdulillah lepas merawat dengan perawat yang ketiga tadi, sakit-sakit belakang dia pun dah hilang. Sakit dekat kaki dia ni pun dah mula pulih. Yelah dia tak adalah terus hilang macam gitu kan, dia macam ambil masa lah juga. Jadi lepas dah sesi berubat tu semua, perawat tadi adalah cerita juga. Katanya ada orang terdekat dia yang dah kenakan dia orang ni. Ya, boleh pula orang tu nak try ilmu, nak mencuba ilmu, dan ilmu tu pula dia gunakan air bekas mandi mayat tu tau. Dan katanya orang yang buat tu, orang yang menghantar tu kan, dia tak ada niat pun kata sampai nak buat dia histeria, sampai nak buat dia gila ke apa. Macam tak ada niat jahat lah macam gitu. Tapi saja nak cuba ilmu. Kalau nak try ilmu, pergilah cari yang setaraf, barulah tahu ilmu kita setakat mana kan. Kenapa nak cuba dengan orang yang tak tahu apa? Pelik jugalah. Dah tu air mandi mayat tadi dia pergi campurkan dengan makanan yang dia makan.
yang si mangsa ni makan. Jadi bila dengar ustaz cakap macam itu, dia mula fikirlah, mula syak lah kan. Biasalah, dia syak, oh mungkin jiran sebelah rumah dia tak yang hantar. Yelah, sebab dia orang macam ada konflik lah juga. Yelah, biasalah kan jiran kan. Tapi bila fikir-fikir balik, macam jiran dia ni tak pernah pula nak hantar makanan dekat dia. Dan jiran dia sendiri pun tak pernah masuk ke rumah mangsa ni tau. Jadi tak mungkin lah dia ada masa untuk pergi letakkan air mandi orang mati tadi dekat dalam makanan semua kan. Jadi masa tu puas tau dia fikir, siapalah yang buat ni kan. Dan tiba-tiba dia terdetik dalam hati. Dia terlintas dalam fikiran dia ni, dia selalu sangat beli kuih bongkol yang dibuat oleh jiran dia, salah seorang jiran dia. Dan jiran dia ni pula kerjanya adalah tukang mandi mayat. Bila dah terlintas tadi, dia pun terfikirlah kan, dia macam tak ada masalah apa-apa pun dengan si penjual kuih bongkol tu kan. Kenapa pula dia yang jadi mangsa? Dan ayah dia ni pun bukalah cerita, kata sebenarnya penjual kuih bongkol ni macam tak suka sangat dengan ayah dia. Sebab selalu kalau dia orang borak, mesti ayah dia ni kena sindir. Dia pun macam tak perasan lah, sebab dia cakap penjual kuih bongkol ni macam biasa je dengan dia. Tak ada pula cakap jenis menyindir ke. Biasanya kalau dia orang borak pun, mesti si penjual kuih bongkol ni akan puji keluarga dia, sebab keluarga dia ni macam akrab sangat antara satu sama lain. Dan katanya dia sukalah tengok keakraban keluarga dia orang ni. Itulah, rambut sama hitam kan, hati lain-lain. Katanya mula-mula tu dia macam tak percaya lah kan, betul ke dia orang ni. Tapi banyak sangat bukti-bukti yang macam menunjuk ke arah si penjual kuih bongkol tu. Dan yang paling penting, lepas dia orang pergi berubat tu, dan dia orang dah bebas daripada semua, orang kata apa, sihir ke apa, boleh kata sihir jugalah kan. Dia dah bebas daripada semua tu, pipinya si penjual kuih bongkol ni tiba-tiba je boleh jadi hitam tau. Seolah-olah macam dah hangus macam gitu. Dia kan buat jahat, hangus terbakar dengan ayat suci Al-Quran lah kot. The end. Finally, the end juga kita. Okeylah, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Maaf kalau ada yang kurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah video. So, macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.